Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini merupakan diskusi di sebalik Johor memilih edisi yang ketiga di sebalik Pilihan Raya Negeri Johor 2022. Dengan tajuk yang akan kita kupas bersama pada malam ini, PRN Johor sah ke? Baiklah, diskusi kita pada malam ini akan memberikan tumpuan kepada satu kabar angin yang bertiup kencang dalam arena politik negara. Baik, seperti mana yang kita sedia maklum, sebelum ini desas-desus pembaharan Dun Johor untuk memberi laluan kepada pilihan raya negeri semakin hangat diperkatakan, sekaligus memberi bayangan bahawa ianya akan diadakan dalam masa yang terdekat ini. Dan ia merupakan sebagai PRN Johor pada kali ini merupakan picu kepada pilihan raya umum yang ke-15 yang juga bakal diadakan dengarnya pada tahun ini juga. Jadi dalam kemelut ketidakpastian ini, malam ini kita bawakan bersama yang berbahagia Profesor Dr. Kasim bin Tukiman selaku pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemasyarakatan Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi UTM, merangkap ahli Majlis Penasihat Jumaah Majlis Diraja Johor. Baik, apa khabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Nampak sudah tidak sabar lagi Prof untuk berkongsi pandangan serta hujah-hujah yang saya kira ramai yang akan tertarik untuk mendengar sebentar lagi. Yalah, saya pun ucap terima kasih banyak kerana jemput saya pada majlis ini sebagai perkongsian ilmu, supaya kita dapat menjelaskan beberapa perkara tentang keadaan semasa sekarang. Betul Prof. Baiklah, seperti yang kita semua sedia maklum, pada 22 Januari yang lalu, Menteri Besar Johor Datuk Haji Hasni Mohamad telah mempersembahkan watikah bagi pembubaran Dun Johor kepada Sultan Johor. Antara sebabnya sudah cukup tempoh untuk diadakan pilihan raya. Bagi ada juga faktor lain yang mendorong, iaitu majoriti dalam Dewan Dun itu sendiri yang sudah tiada majoriti. Jadi persoalan di sini Prof, adakah perkara yang terjadi ini pernah berlaku dalam politik Johor sebelum ini Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak Urustia yang telah menjemput saya dalam majlis perkongsian ilmu pada malam ini untuk menjawab persoalan oleh saudari Rauda. Saya ingin menjelaskan perkara basic terlebih dahulu, bahawa negara kita dan juga negeri Johor dia mengamalkan dua sistem. Satu sistem demokrasi berparlimen, di mana dalam sistem demokrasi berparlimen itu rakyat diberi kuasa atau diberi hak untuk memilih pemimpin ataupun memilih parti-parti di peringkat parlimen dan juga di Dewan Undangan Negeri. Itu satu perkara di mana menjelaskan tentang hak rakyat. Kalau dahulu umur 21 tahun dan yang semasa ialah 18 tahun. Betul. Maknanya dinamika politik Malaysia sekarang. Dan di Dewan Undangan Negeri pula rakyat juga diberi peluang untuk memilih pemimpin dalam kalangan 56 orang ahli Dewan Undangan Negeri di Johor. Barangkali ini akan bertambah pada masa depan sebab bilangan pengundi semakin ramai dan juga Johor yang begitu besar memerlukan lebih ramai eksekutif ahli dewan untuk terlibat secara langsung dalam pembikinan polisi. Yang kedua, kita jangan lupa bahawa dalam naratif sejarah Malaysia atau sejarah Johor ialah sistem raja berperlembagaan, di mana Sultan memainkan peranan sebagai ketua negeri kalau di negeri. Kalau di negara yang di-Pertuan Agong memainkan peranan sebagai ketua negara. Dan mereka kedudukan raja dan juga Sultan ini mempunyai bidang kuasa yang tertentu yang diperuntukkan dalam undang-undang tubuh. Kalau di parlimen perlembagaan lah, kalau di Johor undang-undang tubuh kerajaan Johor yang telah digubal mulai 14 April 1895. Dan kita bangga kat Johor sebab undang-undang tubuh kerajaan Johor ni merupakan undang-undang yang pertama digubal dalam era moden. Jadi itu nak menggambarkan kepada kita bahawa dengan adanya kombinasi sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, dia menjadi check and balance dalam satu sistem kerajaan. Dan dalam kerajaan pula ada sistem federalisme. Satu kerajaan persekutuan, di peringkat persekutuan diketuai oleh Perdana Menteri, dan kalau di negeri diketuai oleh Menteri Besar Kerajaan Negeri. Tetapi kita ada third layer lagi, iaitu kerajaan tempatan.
di mana majlis-majlis perbandaran atau majlis bandaraya mempunyai wakil-wakil ahli-ahli majlis yang memainkan peranan di kawasan perbandaran masing-masing. Jadi nak menjelaskan kepada kita begitu sistematiknya sistem pentadbiran kita. Dan dalam hal inilah kita lihat bagaimana kepimpinan awal dahulu memastikan bahawa sistem demokrasi ini berjalan, rakyat diberi hak memilih 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Pada masa yang sama juga rancangan pembangunan negara pun 5 tahun. Sebab tu kerana ini nak menunjukkan bahawa pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat ada hak untuk menggubal dasar untuk pembangunan demi rakyat. Dan ini telah berlaku bukan saja di peringkat persekutuan tapi juga di negeri Johor. Dan ini nak memberi satu gambaran kepada kita bahawa sistem demokrasi ini memberi satu peluang yang begitu baik bagi rakyat untuk mereka memilih pemimpin. Dan dalam hal inilah macam soalan yang dimukakan tadi, bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor pada beberapa hari yang lalu telah mempersembahkan satu cadangan watika kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim sebagai cadangan untuk membubarkan Dewan. Jadi alasan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar itu kukuh bahawa beliau berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Sebab untuk nak mentadbir sebuah negeri atau negara, dia kena perlukan ada istilah good governance, urus tadbir yang baik. Dan urus tadbir yang baik itu bukan sahaja berdasarkan kepada authority, tetapi ada isu legal atau undang-undang. Contohnya, kalau Menteri Besar Johor nak membuat dasar-dasar pembangunan, ataupun nak menggubal meluluskan bajet tahunan, mesti mendapat kelulusan daripada Dewan Undangan Negeri. Dan kebetulan pada untuk pembentangan bajet 2022, satu keadaan yang sangat kritikal bagi Johor ketika itu, sebab ada dua wakil kerajaan, almarhum Allahyarham Datuk Osman Sapian sedang sakit tenat, dan kemudian tu ada seorang wakil kita pun kena COVID. Jadi kurang sihat. Jadi itu menyebabkan sukar untuk kalau ikut hukum logik demokrasi, sukar untuk kerajaan nak meluluskan bajet tersebut. Tetapi atas kehebatan, atas kewibawaan, credibility Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, beliau berjaya mengajak pemimpin-pemimpin pembangkang untuk mengutamakan rakyat. Dan di sinilah konsep muafakat politik Johor yang luar biasa, yang telah menyebabkan bajet tersebut diluluskan. Kalau tidak, susah untuk kerajaan nak membelanjakan wang untuk tahun ini. Jadi ini satu gambaran kepada kita bahawa dalam konteks kerangka politik, memang kalau ikut sejarah memang tidak pernah berlakulah majoriti satu undi. Dan malah ada setengah-setengah analisis politik mengatakan bahawa kerajaan yang stabil sewajarnya mempunyai two-third majority untuk mereka senang untuk mengurus kerajaan, untuk menggubal undang-undang dan akhirnya melaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Dan dalam pada itu saya sebagai cuba menganalisis politik Johor, kehebatan Datuk Hasni sebagai Menteri Besar Johor, dia boleh menyuburkan demokrasi dalam Dewan Undangan Negeri. Antaranya, beliau mengiktiraf peranan ketua pembangkang. Dengan kedudukan ketua pembangkang, diberi pejabat, ada sistem sokongan. Kemudian tu bila peruntukan pembangunan diberi sama rata antara adun-adun kerajaan dengan adun-adun pembangkang. Itu satu gambaran yang tak berlaku di negeri lain. Dan ada satu lagi yang Datuk Hasni menjalankan inisiatif, iaitu melibatkan adun-adun pembangkang dalam jawatan kuasa di peringkat Dewan Undangan Negeri. Maknanya dia nak melibatkan bukan saja adun kerajaan tetapi adun pembangkang dalam satu sistem pentadbiran. Dan ini yang menunjukkan bahawa tagline Johor, muafakat itu berkat, memang sangat penting, sangat signifikan dalam politik Johor. Dan sebab itu pada hemat saya, dalam keadaan kedudukan Datuk Hasni, sepatutnya walaupun orang petikan macam-macam kan,
tetapi beliau mempunyai satu pemikiran yang agak ke depan. Sebab naratif beliau, kepimpinan beliau cuba memastikan apa sahaja dasar yang telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri dilaksanakan. Tetapi untuk nak menjalankan dasar-dasar itu bukan sesuatu yang mudah. Dia memerlukan kelulusan di setiap peringkat. Jadi sebab itulah pada hemat saya, selepas beliau mengambil alih kerajaan pemerintahan daripada kerajaan Pakatan Harapan pada bulan Mac 2020, beliau telah melakukan pelbagai transformasi politik di Johor untuk membolehkan rakyat mendapat manfaat daripada dasar-dasar. Contohnya kan, beliau tak malu menggunakan dasar Pelan Pembangunan Mampan Johor PPMJ 2030. PPMJ ialah daripada kerajaan Pakatan Harapan, tetapi beliau mempunyai kredibiliti yang bersikap terbuka pasal benda baik. Satu lagi pelan yang beliau jayakan adalah Pelan Pembangunan Strategik Johor, di mana nak memajukan Johor bukan saja Johor Bahru tetapi seluruh daerah, termasuk sekarang ni kalau kita lihat di Pengerang, di Segamat, malah sekarang ni ECER bukan saja terlibat di Mersing tapi juga di Segamat. Dan malah cita-cita beliau ialah menjadikan Johor Utara sebagai pusat makanan negara. Dan satu yang ilham beliau yang terbaru yang semasa kepimpinan ni adalah Pelan Makmur Johor. Jadi ni saya nak gambarkan bahawa dalam keadaan kepimpinan beliau yang dihimpit dengan isu majoriti tadi tu, beliau mampu menjayakan satu kelangsungan politik Johor demi rakyat. Dan tu yang saya lihat ada 4 perkara yang menunjangi kepimpinan beliau. Yang pertama, beliau hendakkan satu sistem pentadbiran yang sistematik, cekap dan berkesan. Yang kedua, beliau mengutamakan ketelusan, transparansi, transparent. Dan yang ketiga, beliau mengutamakan konsep integriti dalam politik. Dan yang keempat, beliau berusaha untuk meletakkan politik dalam konteks accountability, pertanggungjawaban. Kerana apa? Kerana dalam kepimpinan politik Malaysia ataupun politik negeri, akhirnya ketua negeri akan bertanggungjawab bersama Barisan Exco untuk menjayakan sebuah perjuangan demi rakyat.